Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang mengikuti siaran melalui FB Jiwa Bakti dan Utusan Sarawak. Hari ini kita berbesar hati diberi kesempatan untuk bersemuka dengan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang sudi untuk ditemu ramah bagi program Sembang Politik di sebalik jadual padat Datuk maklumlah masa kempen pilihan raya. Terima kasih banyak Datuk. Ya, sama. Baiklah, soalan pertama ialah kita menyentuh pasal manifesto. Manifesto GPS sempena PRN Sarawak menawarkan 34 janji yang komprehensif. Ia kelihatan begitu menarik seperti memperjuangkan hak Sarawak, menjamin hak rakyat, menjaga kebajikan rakyat dan membangunkan masa depan Sarawak. Dengan janji-janji ini, adakah Datuk Petinggi yakin ia boleh dilaksanakan sepenuhnya seperti yang dirangka dan dijadualkan? Terima kasih. Sebenarnya apabila kita merangka manifesto kita pada pilihan raya ini, ia adalah kesinambungan kepada manifesto kita pada 2016 di bawah pimpinan arwah Tok Nan. Kita adalah tim Adnan dan saya menyambung tugas arwah Tok Nan. Dan kita telah melaksanakan beberapa isu yang dibangkitkan dalam manifesto 2016. Satu-satunya ialah hak Sarawak mengikut perjanjian Malaysia. Walaupun secara administratifnya banyak perkara-perkara ini telah selesai, tapi dia belum lagi merangkum semua kepentingan-kepentingan kita di bawah Malaysian Agreement. Dan sebab itu pada kali ini manifesto ini menyambungkan lagi apa yang kita kendaki di bawah Malaysian Agreement 63. Saudara tahu bahawa dua perkara yang penting ialah pindaan kepada perkara 1/2 dalam Perlembagaan Malaysia, di mana sepatutnya Malaysia ditubuh oleh Negeri-Negeri Persekutuan Tanah Melayu, dan keduanya ialah negeri-negeri di Borneo, itu Sabah dan Sarawak. Walaupun Pakatan Harapan pernah nak meminda perkara 1/2, tetapi ia tidak merangkumi semua yang kita kendaki, kerana kita rasa bahawa perkara 160/2 mesti dipindah kerana konten perlembagaan itu berteraskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kalau itu basisnya, maka ia tidak meliputi Perjanjian Malaysia. Sebab itu kita kata pindaan perkara 1/2 mesti dibaca bersama dengan perkara 160/2, the definition of federation. Jadi dia mesti menyebut Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan juga Perjanjian Malaysian Agreement serta dengan instrumen annexure bermakna IGC. Bermakna kalau itu dimasukkan di dalam pindaan ini, Perlembagaan Malaysia adalah menyeluruh dengan mengiktirafkan otonomi yang ada pada negeri Sarawak. Sebab itu dalam manifesto ini kita teruskan kehendak kita mengikut Perjanjian Malaysia 63 dan juga IGC. Saya ambil satu contoh. Dalam IGC, di bawah perenggan 24 IGC, disebutkan bahawa dalam Inland Revenue Board mesti ada wakil dari Sabah dan Sarawak. Hingga hari ini tidak ada wakil dilantik di Inland Revenue Board.
Kalau kita nak bincang mengenai dengan revenue sharing, bermakna wakil kita di Indian Revenue Board sudah tentu tahu berapakah pendapatan negara. Dan kalau dia tahu pendapatan negara dan kita di bawah perkara 112B dalam perlembagaan, dia agih pula balik kepada Sarawak. Jadi kita ada angkanya. Jadi tidaklah kita memanggil in the air figure dia. Jadi ini satu daripada hak yang harus kita lihat. Ini satu example sajalah. Dan sebab itu dalam manifesto ini kita kata kita teruskan hak-hak kita, perjuangan hak kita. Yang keduanya, minyak dan gas itu dah kita selesai. Walaupun 2016 kita kata hendakkan naik royalty. Dan di bawah perlembagaan kita, dia ada had. Had dia adalah 10% ad valorem. Jadi saya kata kalau ini masalah dia, dan saya lihat bahawa dalam perlembagaan kita ada kuasa untuk melaksanakan cukai jualan. Sebab itu saya laksanakan cukai jualan. Dan walaupun kita terpaksa pergi mahkamah berdepan dengan Petronas, tapi syukur alhamdulillah mahkamah in our favor. Dan bermaknanya apabila mereka mengiktirafkan ini, Petronas mesti mengiktirafkan PDA kalau di Sarawak mesti bekerjasama dengan OMO, iaitu Oil Mining Ordinance 1958. Yang ini telah kita laksanakan. Sebab itu manifesto yang ada saya umumkan ini ada kesinambungan ini, tetapi perkara-perkara lain dimasukkan juga dalam manifesto sekarang. Dan saya yakin sebab kita menuju ke arah digital economy, umpamanya connectivity, digital infrastructure tu kita masukkan, kita ada SMA yang kita tubuh. Dan SMA boleh bekerjasama dengan National Digital Berhad yang di bawah jendela. Jadi kita dapat memperluaskan infrastruktur digital kita. Dan saya yakin untuk menjawab apa yang kita janjikan dalam manifesto ada praktikal yang boleh dilaksanakan dan ia berteraskan kepada perkara-perkara yang sesuai dengan pembangunan yang kita hendak laksanakan hingga 2030. Ya. Tapi Datuk Tinggi, di luar sana termasuk pembangkang, dia kadang-kadang mempelekehkan janji-janji yang terkandung dalam manifesto. Contohnya isu MA63 yang dikatakan timbul tenggelam dan belum nampak hasil yang konkret. Ya, tapi kita sudah ada. Setakat ini hasil sudah ada. Setidak-tidaknya apa yang kita hendakkan sekarang ini diiktiraf oleh kerajaan ada sekarang dan pindahannya akan dibawa ke Parlimen. Bermakna sudah ada dibawa ke Parlimen, sudah ada kejayaannya. Tapi pembangkang ni memang begitulah dia punya budaya. Bukan manifesto tu bukan Bible. Pada mereka janji itu tak penting. Kepada mereka lah, kepada kita janji itu penting. You know what happened dulu, dia nak naikkan 20% minyak, lepas tu revenue 50-50. Semua janji dia. Dia kata tak dapat dibuatkan. So to them tidak berapa penting lah. Gimik pilihan raya, tapi kita tidak. Kita laksanakan. Apa yang kita janji pada 2016, saya teruskan. Arwah Tok Nan tak ada lagi, tapi kita ada bincang dalam satu tim waktu itu dan saya ganti dia, saya teruskan. Jadi memanglah pembangkang begitu. Ya. Perkara nombor 14 dalam manifesto iaitu memperkasakan liputan telekomunikasi dan kemudahan digital juga menjadi perdebatan di kalangan netizen di media sosial.
yang dikaitkan dengan SOP yang tidak membenarkan ceramah secara fizikal sepanjang tempoh kempen ni, kecuali di kawasan DUN yang mempunyai kadar liputan 4G yang rendah, iaitu di 64 DUN di luar bandar dan pedalaman. Apa komen? Ya, kita secara memang keadaan kita menghadapi pilihan raya ini dalam keadaan pandemik. Walaupun angka kita sudah turun, tapi kita hendaklah comply dengan SOP yang ada. Itu adalah bidang kuasa KKM dan bidang kuasa SPR dengan KKM. Disebabkan oleh keadaan sedemikian, maka sudah ada SOP yang telah dilaksanakan. Kita pun mahu itu jangan ada kan. Tapi oleh sebabkan keadaan, kita terpaksalah akur dengan SOP yang telah dikemukakan atau diperkenalkan oleh pihak KKM dengan Kementerian Kesihatan ni dengan SPR. Tapi SOP itu apply untuk semua parti, tak kira parti kerajaan dan perbankan. Dua-dua kena. Ya. Dua-dua pun terpaksa akur. Dua-dua. Saya rasa bahawa ini tidak menjadi masalah. Sebab itu dalam manifesto kita hendak memperluaskan konektiviti digital. Sebab itu apabila saya memperkenalkan digital economy 2017, yang perkara pertama ialah infrastruktur, dan kita tubuhkan SMA, Sarawak Multimedia Authority, yang bekerjasama dengan MCMC. Tapi Sarawak Multimedia Authority setidak-tidaknya apabila kita buatkan tower, menara, line of sight mesti ada. So at least you sudah ada master plan. Di mana letaknya menara. Apa yang berlaku sekarang ialah letak, tetapi tengah ada bukit. Jadi line of sight tu obstruct telekomunikasi. Sebab itu yang Manifesto 14 itu, kita ada master plan kita, dan MCMC bersama dengan SMA, dia akan bangunkan menara. Perkara kedua ialah telco pula. Kerana telco tidak akan datang di tempat sana sebab tak ada market. Ini kita punya problem. Maxis agak reluctant. DG agak reluctant sebab revenue tak ada. Kerana kumpulan market dia kecil aja. So, kerajaan negeri terpaksa menubuhkan SDEC untuk menjadi operator kepada menara. Kalau ada menara tak ada operator pun tak guna juga. Orang Sarawak kata ada menara tapi tak ada kuali. Kuali tu mesti ada. So, kita punya problem. Tapi saya rasa sebab itu saya masuk dalam manifesto, kerana kita akan SDEC, Sarawak Economic Development Sarawak Digital Economy Corporation, dia akan menjadi operator. Masalah dia spektrum. Kita tidak ada spektrum. So kita terpaksa bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk mendapatkan laluan tu, spektrum itu, supaya kita dapat melaksanakan operation kita Maya ini ke kawasan luar bandar. Sikit lagi isu yang dimainkan di luar Asia, isu projek transit aliran otomasi ART, sebelum ini LRT, dan dalam manifesto disebut akan mula beroperasi pada tahun 2025 dan akan dibina tahun depan. Apakah projek moden ini akan menjadi kenyataan, dan sebab ada yang kata kemudian asas masih belum memuaskan di luar bandar dan pedalaman, tetapi tidak seimbang, sedangkan di kawasan bandar pelbagai projek moden dilaksanakan. Dia lihat dua perspektif. Satunya luar bandar. Luar bandar kita tekankan kepada jalan raya. Termasuklah jalan pesisir ini yang totalnya lebih kurang 12 bilion. Satu. Dua, bekalan air dan elektrik. Ini luar bandar. Dalam bandar pula, bandar kita membangun sampai ke Semerahan. Kita mesti ada public transport yang friendly. Mula-mula LRT. Dan saya lihat LRT ini tidak begitu sesuai.
pada mulanya. Memang LRT tidak ada alternatif. Tapi sekarang sudah ada alternatif teknologi baru, iaitu ART, Autonomous Rapid System. Jadi ini sebenarnya macam bas. Dia macam bas, tapi dia setengah bas, setengah kereta api. Dia bersambung-sambung, ada 3 komponen ya, ataupun kita sebut macam kereta api dah. Ya. Dan dia berjalan tiga sekali jalan dan makan tayar. Kalau makan tayar macam bas. You ambil 3 buah bas, you connect kan dah. Itu dia jalan. Dia autonomous kerana dia makan reading. Dia punya device tu membacakan apa yang ada atas jalan tu. Marking. Dia ikut autonomous. Tapi driver masih kat sana. So, ini telah berada di negeri China. Jadi harganya tidak juga mahal, lebih kurang harga bas kalau 3 buah bas. Jadi itu teknologi baru. Jadi kita buatlah. Kita buat koridor untuk ART ini berjalan dari Samarahan ke Kuching, bahkan daripada Bintulu ke Samalaju. Kerana jalan Bintulu jam selalu. Jadi kita tengoklah sesuai teknologi yang ini. Tidak, kalau dulu you have to build the rail. Ini tak ada rail. Ordinary road. Jadi mungkin banyak orang tak tahulah sebab ini baru kan, teknologi baru. Orang tak berapa kenal ini. Sebab itu confusion. Tapi kita gunakan ART. 2 negeri saja yang nak coba ART, satunya kita, 2-nya Johor. Saya tak tahu Johor macam mana lah, tapi kita memang sudah ada master plan kita. Apa yang perlu, jalan raya kita lebar sikit untuk dia berjalan. Makna ART lebih sesuai daripada LRT. Ya. Dan murah. Murah. Bible. Ya. Daripada LRT. Datuk Petinggi, manifesto GPS sudah dilancarkan, tapi parti pembangkang utama tempatan, contohnya Parti Sarawak Bersatu PSB juga membuat pelbagai janji dalam manifesto, termasuk cadangan untuk memberi bantuan kewangan kepada keluarga miskin, warga emas dan sebagainya. Tapi macam mana Datuk melihat? Bagi kita itu bukan perkara baru, kita dah beri. Kita dah beri ibu yang melahirkan anak. Kita beri bantuan 450 waktu maternity period. Anak yang lahir kita beri 1,000. Lepas itu warga emas pun kita ada pendekatan bagus termasuk insurans. Melalui EPF pun kita dah buat. Yang ini bukan perkara baru. Sudah dilaksanakan dalam masa 3 tahun ni. Bayi yang baru lahir 1,000. You know, saya punya pengalaman begini. Apabila umur 18 tahun, tu ia nak masuk ke universiti. And waktu itulah very critical untuk membayarkan kos sebelum dapat beasiswa. Sebelum dapat beasiswa ataupun pinjaman. That very critical period. Waktu itulah mak bapak dia tak ada sumbangan. Tapi kalau kita beri 1,000, dia hanya boleh withdraw umur 18 tahun. Jadi on compounded interest. Jadi 1,000 kan berjumlah lebih. Kalau dia dah masuk universiti, dia dah ada dana dia sendiri. Apabila dah masuk universiti, dan dia boleh dapat pinjaman ataupun beasiswa. Nak masuk ini masalahnya. Ini pengalaman saya. Bukan saya orang yang minta bantuan daripada saya. Jadi kita tolonglah. What they need about 2,000, 3,000 untuk masuk universiti itu. Kalau ini dah ada,
then they are short of fund lah yang dia sendiri ada. Sebab itu saya gunakan ini pemberian 1000 ni. Bermakna dia ada lah kedudukan kewangan nak masuk universiti. Kalaupun tak masuk universiti, setidak-tidaknya ada modal untuk cari nafkah lah, sebagai modal. So kita rasa jangka panjangnya kita membantu lah rakyat kita. Baiklah, kita beralih kepada soal politik, Datuk Seri. Datuk Petinggi. Satu lagi saya nak tambah. Sekarang ini masalah rumah. Okey. Orang tak dapat beli rumah sebab tak dapat bayar deposit. Khususnya keluarga muda. Yes. Umur 30 tahun. Kalau dia dapat beli rumah umur 30 tahun, bermakna payback period dia sampai umur 60, 30 tahun. Apa yang berlaku sekarang ialah keluarga muda ini tak dapat nyimpan duit. Kan? Bermakna dia tunggulah sampai duit dia cukup untuk bayar deposit, umur dah 40, 45. Bayarannya pendek. Jadi bermakna kalau bayaran masa dia pendek, bulanannya tinggi. Sekarang ini apa yang kita buat? Asal mereka berumur within B40 dan M40 dan dia nak beli rumah, kita bayar deposit. 10,000. Bermakna dia boleh beli rumah, kita bayar deposit, lepas tu dia bayar je bulanan. Yang ini government pay. Itu masalah sebenar golongan belia nak cari duit untuk deposit. Itu. Jadi kita bayar 10,000 kepada semua pemohon di bawah kategori itu. Bermakna mereka ada mempunyai aset sudah, rumah. Bermakna dia bayar je bulanan sajalah. Di bawah skim kita, skim pemberasan kampung dan juga skim-skim rumah mampu milik. Datuk Petinggi, persoalan yang menjadi persepsi terutama di media sosial ialah mengapa Datuk Petinggi beralih ke gedung. Datuk sendiri pun sudah memberi penjelasan, tetapi netizen di luar sana pembangkang mendakwa macam Datuk takut untuk terus kekal di Satok. Boleh Datuk Petinggi jelaskan keadaan sebenar? Ya, Pehen Sri Taib berpindah daripada Asajaya ke Mukah. Pehen Dadenan berpindah ke Lunduk. Dan saya, apa yang berlaku, Yang Berhormat Datuk Nordin 2 tahun yang lepas meminta saya kalau boleh ditimbangkan untuk membantu kawasan luar bandar. Mula saya kata tunggu dulu sampai election. Jadi dia masih akhirnya disebabkan oleh kehendak Yang Berhormat Datuk Nordin dan juga dia kehendakkan supaya pembangunan di luar bandar khususnya kawasan jalan pesisir bermakna Gedong, Semunjan, Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau. Connectivity. That loop lah. Kalau boleh dapat di-accelerate pembangunannya. Jadi saya timbangkanlah perkara ini. Jadi saya kata kalau begitu bolehlah saya pindah ke Gedong, kawasan Nordin kerana dia memberi laluan. Dia yang hendak selepas beliau berbincang dengan masyarakat di Gedong lah. Jadi bermakna kalau itu ditandakan takut, apakah Adenan takut? Apakah Pehen Sri Taib takut? Tidak. Ini disebabkan oleh kehendak masyarakat yang hendakkan membangun. Jadi memanglah spin tu banyak. Orang tukang pusing banyak waktu ni. Dalam sosial media memang banyak spin. Tapi don't underrate intelligent orang. Orang boleh berfikir. Sebab itu, kalau kita takut dengan sosial media, kenapa kita buat connectivity? Kita tak takut kan? Kerana rakyat boleh berfikir. Bagi saya, irrelevant lah perkara ini. Itu orang Gedong.
akan dapat pembangunan. Okey, Datuk Seri, Datuk Petinggi, pada hari penamaan calon Isnin lalu, seramai 349 calon bertanding. Ini bertambah daripada 22 calon pada pilihan raya lalu. Dan banyak penjuru kursi duduk misalnya menyaksikan paling ramai apabila berlaku 8 penjuru. Begitu juga tempat lain. Ada hanya 4 kursi menyaksikan 1 lawan 1 dan kali ini tiada kursi dimenangi tanpa bertanding. Apakah Nok Datuk beri gambaran macam saingan sengit bakal berlaku? Pada saya tidak, sebab kita banyak parti dalam Sarawak dah tubuh macam cendawan. Dan kita demokrasi, mereka nak bertanding, dia bertanding lah. Tak boleh juga kita stopkan mereka yang hendak bertanding. Tapi apa yang berlaku, number dia 340 over. Memang. Yang bertanding 10 parti. 10. Dan PSB sudah 70. PBK 70 lebih. 73. Itu sudah 140. Kan? Termasuk lagi yang kecil-kecil ni parti nyamuk lagi. Jadi keadaan demikianlah. Kita terpaksa akurlah ini perkaranya. Dan kita hanya terpulang pada rakyat melihat track record. Yang saya tak mau cakaplah dengan pimpinan PSB dan pimpinan yang lain. Kerana kita tahu juga mereka kan. Itulah masalah dia. Dengan banyaknya calon bertanding, banyaknya parti yang bertanding, saingan nampak hebat. Apakah Datuk Petinggi yakin GPS akan mengekalkan InsyaAllah 23 majoriti atau lebih? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi jangan complacent. Jangan ambil ringan saja. Ya. Saya dah bertanding 10 kali harum inilah. Jangan sekali ambil ringan. Kita kerja saja dan biarlah rakyat menilai rekod kita. Itu saja. Tapi Datuk Petinggi, bila terlalu banyak penjuru yang macam ni, mungkin ada satu advantage untuk parti pemerintah GPS kerana undi pembangkang akan pecah. Adakah Datuk Petinggi lihat dari segi itu? Saya tak mau cakap lah mengenai ini. Banyak orang cakap begitulah. Jadi kita tengoklah whether ada parti pembangkang ini efektif or not. Umpamanya parti sedar. Sama ada sedar atau tidak dia, saya pun tak tahu. Ya? Katakanlah, saya tak criticize lah. Dan pada banyak parti-parti ini, adanya 6, adanya 11, adanya 12. Jadi pada hemat saya, rakyat akan menentukan lah keadaan. Based on track record. Based on track record. Semalam saya ditanya mengenai dengan apakah kerjaan baru ni, kerjaan ini selepas pilihan raya akan menyusulkan anti-hopping law. Jawapan saya senang saja. Bagi saya lah. Kerana itu satu dilema. You buat undang-undang, tapi dalam perlembagaan ada freedom of association. Satu kan. Jadi kita dalam dilema. Tapi yang penting ialah mesti ada integriti orang politik. Orang politik mesti ada integriti. Kerana you membawa amanah daripada rakyat. Jadi kalau you ada amanah begini, janganlah lompat-lompat. Kerana you tu adalah membawa amanah rakyat. Jadi integriti itu important. Hopping law pun saya tak tahu sebab dia akan bercangkah dengan konsep freedom of association. Ini pandangan peribadi saya lah. Saya kena tanya. Saya tak ada jawapan yang jelas perkara ini. Tapi orang politik mesti ada integriti. Tapi belah nun lagi teruk lompat. Ya, ya lah ya. Jadi sebab masalah ya.
You megang amanah. Lepas you, as if it's a commodity. Though they want you can commodity. You want? This is the price. You want? Bukan intermonetary lah. Whatever you pun nak ya. Tapi orang politik mestilah ada jati diri sendirilah. Nilai kan tak? Yalah. Jadi orang lost trust. But the question of integrity ni hubung kait dengan amanah. Kalau you puas hati dalam parti katakan, sabarlah. Kita kena, ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan sajalah perjuangan kita asal kan? Ya. Datuk Petinggi, dilaporkan berlaku pergeseran sesama ahli parti dalam GPS sendiri, sama ada secara terbuka atau senyap, termasuk melalui media sosial dan sebagainya. Ini dikatakan berlaku sebab tak puas hati dengan pemilihan calon di kawasan tertentu, termasuk kawasan ditandingi PBB. Ini agak berbahaya. Satu lagi ialah berikutan pertukaran kursi di kawasan-kawasan tertentu yang ditandingi oleh parti komponen lain di dalam GPS. Boleh, Datuk? Kita akan tackle when the issue comes up. Waktu ini sama-samar. Dia lagi sama-samar. Tapi belum lagi nampak lah. Kita kata ini belum lagi nampak. Mungkin biasa masalah pemilihan calon orang itu ini memang tak puas hati, memanglah ada yang tak puas hati. Itu perkara normal, tapi masalah ini sekarang ialah kita bertanding nak menubuhkan kerajaan. So that one is saya rasa secondary ya. So, bagi saya secondary. Keputusan telah dibuat, jalan saja. Ya. Okey. Datuk Petinggi, pilihan raya kali ini nampaknya diadakan dalam keadaan agak berbeza. Pertama, ketika pandemik COVID-19, dan kedua, buat kali pertama tiada lagi lambang dacing digunakan, tapi logo GPS. Malah ada parti lain guna logo yang hampir serupa dengan logo GPS, Parti Bumi Kenyalang. Jadi ada memberi impak kesan. Memang kita logo ini pertama kali kita gunakan, dan logo GPS pula ada bezanya kerana kita ada GPS di bawah yang terang. Yang satu tu burungnya ada berkala-kala lah. Kita tidak ada color. Kita tengoklah macam mana. Tapi saya mengucap terima kasih kepada pimpinan daripada Semenanjung, hostnya Barisan Nasional yang tidak bertanding atas memberi dasar setia kawan. Tapi ada satu lagi parti yang bertanding tapi atas tiket bebas. Ya. Memang sebab itu saya sebut semalam saya agak kecewa walaupun sudah ada arahan daripada pucuk pimpinan parti tersebut. Saya serahlah kepada pucuk pimpinan parti tersebut apakah tindakan akan dilakukan. Okey, sehingga hari ini agak-agak Datuk Petinggi yakin berapa kursi yang boleh dimenangi oleh PBB daripada 47 kursi yang ditandingi dan overall untuk GPS. Saya tak mau sebut angka. Kita ingin saya tak mau sebut angka. Kita kejar saja dulu. Tapi insya-Allah lah. Itu saja.
Datuk, soalan terakhir. SOP untuk PRN untuk mengekang COVID-19. Pembangkang Mandawar macam direka khas untuk memenangkan GPS. Macam-macam lah. Assumption banyak lah. Tapi saya serah kepada Election Commission dengan KKM. Yang itu KKM. Kita pun tidak begitu 100% bersetuju dengan apa yang berlaku. Tapi kita mesti akur lah oleh sebab keadaan. Dan hari ini kita punya kes sudah down juga. Tapi yang saya takut varian baru. Kalau kita panjangkan election, kita katakan menunggu keadaan yang baik. You don't know, you cannot predict. Kan? Tangan dah ajak Omicron datang. Lepas mereka nampakkan lagi datang. Terus juga. Jadi kita dapat tunggu lah. Kena mandat dah mati lama dah. Bulan 6 ya. Saya mau jadi ketua menteri yang tak ada mandat. Kan? Ya. Kita pun kerjaan mesti ada mandat dari rakyat. Jadi kita dapat usahakan apa yang tak kita laksanakan. Kan? Okey, last kali Datuk. Apa nasihat dua kali last? Apa nasihat Datuk Petinggi kepada pengundi menjelang 18 Disember ini? Nasihat saya ialah kita mesti mempunyai kerjaan yang kuat, yang stable, yang penting, dan yang dapat meneruskan usaha untuk membangunkan negeri kita. Ala Sarawak lah. Ala Sarawak. Saya fikir apa yang berlaku di Melaka adalah signal mengendalikan kerajaan yang kuat. Kestabilan. Okey? Okey, baiklah. Selama kira-kira 45 minit kita bersama Datuk Petinggi dalam program Sembang Politik ini, banyak isu menarik yang dekat di hati rakyat dikupas dan dijawab secara terus terang oleh Datuk Petinggi. Saya bagi pihak Jiwa Bakti dan Utusan Sarawak ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk Petinggi kerana sudi untuk ditemu ramah untuk program ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.